وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan daripada Allah dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk sama-sama kita mempelajari kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah, karangan Syekh Salim bin Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriyah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati beliau dan juga seluruh para ulama kita dan yang seluruh umat baginda Nabi yang beramal dengan apa yang telah didatangkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita menyambung kembali apa yang telah dibicarakan semalam, iaitu masih lagi kita di mukadimah sebelum masuk ke dalam kitab Safinatun Najah. Semalam kita telah mula berkenalan dengan Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i, atau nama asal beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i merujuk kepada moyang beliau yang di atas yang bernama Sayyiduna Syafi' bin As-Sa'ib, yang merupakan seorang sahabat Nabi yang berusia muda, manakala ayahanda beliau juga merupakan sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, semalam kita telah pun meneliti berkenaan dengan beberapa kisah yang berkait dengan Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Hari ini kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya di dalam kita berkenalan dengan Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wardah. Ada soalan yang ditanyakan kepada saya akan cuba jawab di akhir majlis nanti biiznillah. Kita target untuk dapat berkait dengan Imam Asy-Syafi'i terlebih dahulu biiznillah. Baik, di dalam kitab Al-Majmu', Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu mendatangkan pelbagai peristiwa dan juga kisah yang berkait dengan Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Antaranya Sayyiduna Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu telah berkata, Asy-Syafi'i Qurasyiyyun Muttalibi. Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau adalah berbangsa Quraisy dan beliau daripada keturunan Muttalib. Kita tahu dah Muttalib di sini adalah Muttalib bin Abdi Manaf. Sebab semalam kita telah pun berkenalan dengan salah silah nasab Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, iaitu beliau bernama Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Osman bin Syafi', yang mana Asy-Syafi' pula adalah merupakan anak kepada As-Sa'ib. Dan salah silah Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau kita tengok, saya sebut balik semula, iaitu Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Osman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Abdullah bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib. Jadi disebut Muttalibi itu merujuk kepada moyang-moyang beliau di atas yang bernama Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay. Jadi persambungan salah silah Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada Abdi Manaf. Manakala Rasulullah pula adalah daripada keturunan Hashim bin Abdi Manaf. Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i pula daripada keturunan Al-Muttalib bin Abdi Manaf ibni Qusay. Jadi secara sepakat para ulama, beliau memang daripada keturunan Quraisy dan daripada keturunan Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Manakala ibu Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i pula adalah daripada keturunan Azdi. Beliau daripada keturunan orang Arab, daripada salah silah Azdi, bukan orang Quraisy. Ibu Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i ada orang Arab daripada suku Azdi, suku Azd. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan bangsa Quraisy. Bahkan di sana juga ada kelebihan orang Arab keturunan Al-Azd. Antara hadis yang menceritakan tentang kelebihan bangsa Quraisy adalah apa yang telah
sabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi kata dalam kitab beliau, kata beliau, wa fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-a'immatu min Quraisy. Wa fi sahih Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu tab'un li Quraisy fil khairi wasyarr. Wa fi kitab Tirmizi ahaditsu fi fadailil azd. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, diriwayatkan ataupun Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim telah meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda telah bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Para imam itu adalah daripada Quraisy, daripada suku Quraisy. Al-a'immah, para imam. Imam di sini sama ada imam dari segi keagamaan ataupun imam dari sudut kenegaraan. Imam kenegaraan maknanya pemerintah lah. Maknanya sabdaan Nabi ini boleh difahami dengan maksud pemerintah tu, para pemerintah itu daripada golongan Quraisy. Sebab tu di dalam fiqh kita, fiqh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, disyaratkan khalifah itu, dulu zaman dulu ada khalifah, iaitu ketua yang menaungi seluruh umat Islam. Khalifah itu mesti secara fiqhnya mesti daripada keturunan Quraisy. Sebab Nabi SAW bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Dan ia mula-mula dijadikan sebagai dalil bahawa pemerintah mesti daripada bangsa Quraisy ketika kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW, apabila orang-orang Ansar berpendirian untuk mereka yang menjadi pemerintah selepas kewafatan Nabi. Manakala orang-orang Quraisy pula berpendapat orang Quraisy lah. Lalu akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah menyatakan bahawa baginda Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Pemerintah adalah daripada bangsa Quraisy. Jadi daripada hadis inilah akhirnya Sayyidina al-Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menjadi pemerintah pertama selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita rujuk kembali Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim, kita tak akan jumpa hadis yang berbunyi al-a'immatu min Quraisy. Walaupun Al-Imam An-Nawawi menyatakan dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, Nabi bersabda al-a'immatu min Quraisy. Sebaliknya maksud Al-Imam An-Nawawi, al-a'immatu min Quraisy yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim adalah secara makna. Kerana kalau kita buka Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, kita tidak akan mendapati sabdaan Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim yang berbunyi al-a'immatu min Quraisy. Sebaliknya lafaz hadis al-a'immatu min Quraisy adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnad beliau. Cuma dalam Sahih Bukhari, apa contoh hadis yang sama erti dengan al-a'immatu min Quraisy? Hadis yang kalau kita tengok, saya cuba cari, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna hadzal amra fi Quraisy la yu'adihim ahadun illa kabbahu Allahu ala wajhihi ma aqamuddin. Kata Sayyiduna al-Imam Sayyiduna Muawiyah ibni Abi Sufyan, sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya urusan ini, iaitu urusan pemerintahan, ini adalah pada Quraisy, adalah berada di dalam kelompok golongan Quraisy. Tidak akan ada seorang pun yang melawan mereka, melainkan Allah akan menyembamkan mereka pada muka-muka mereka. Maksudnya Allah akan menyembamkan mereka pada wajah-wajah mereka. Allah akan ambil mereka dan jatuhkan mereka sehingga muka mereka yang akan tertomos di tanah. Mereka akan dimusnahkan ataupun dibinasakan oleh Allah. Kata Rasulullah, ma aqamuddin, selagi mana orang-orang Quraisy masih mendirikan agama. Jadi ini di antara hadis yang menunjukkan imam itu mesti daripada bangsa Quraisy. Dan dalam Sahih Muslim pula, hadis yang menceritakan tentang al-a'immatu min Quraisy ini adalah hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yazalu hadzal amra fi Quraisyin ma baqiya minan nas ithnan. Akan berterusanlah urusan ini pada bangsa Quraisy selagi masih ada di kalangan manusia dua orang. Selagi masih ada dua orang yang memerlukan seorang pemerintah, seorang lagi rakyat, seorang imam, seorang makmum, maka hendaklah yang memerintah itu daripada bangsa Quraisy. Ya. Dan perbahasan ini diperbincangkan hangatlah di dalam kitab-kitab fiqh. Adakah mesti pemerintah dengan maksud khalifah yang merupakan ketua bagi seluruh umat Islam ini pada zaman satu ketika dahulu masih ada? Adakah dia mesti daripada bangsa Quraisy atau tidak? Sebab kalau kita tengok kerajaan Umayyah itu bangsa Quraisy. Kerajaan Abbasiyah juga daripada bangsa Quraisy. Kerajaan Osmaniyah juga daripada bangsa Quraisy. Kerana diletakkan syarat seorang khalifah itu mesti daripada bangsa Quraisy. Cuma di Mesir pernah berlaku jugalah pemerintah bukan daripada bangsa Quraisy, iaitu pada pemerintahan Mamalik. Hamba-hamba abdi yang diangkat menjadi raja secara paksalah, yang tidak berteraskan syariat, tetapi para ulama ketika itu mengambil sikap akhafud dararain, walaupun tidak sah tetapi itulah yang lebih baik daripada pertumpahan darah. Jadi ada perbahasan yang panjang lebar dari sudut adakah pemerintah dengan maksud khalifah bagi seluruh umat Islam itu mesti daripada bangsa Quraisy. Kemudian di dalam Sunan At-Tirmizi ada hadis yang menceritakan tentang kelebihan orang Al-Azd, bangsa Azdi. Kata di dalam Sunan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mulku fi Quraisy wal qada'u fil ansar wal adhanu fil habasyah wal amanatu fil azd, yakni al-Yaman. Al-Azd ni iaitu keturunan daripada orang Arab sebelah Yaman. Jadi ibu Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i daripada keturunan Yaman. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mulku fi Quraisy. Kerajaan itu ada pada Quraisy. Maknanya yang akan jadi pemerintah ataupun kemampuan untuk memerintah itu ada pada bangsa Quraisy. Al-qada wal qada'u fil ansar. Di dalam menjatuhkan hukuman di dalam mahkamah itu ada pada orang-orang Ansar. Kelebihan orang Ansar, mereka pandai dalam memutuskan hukuman. Wal azanu fil Habasyah, subhanallah. Azan, melaungkan azan itu ada pada orang Habasyah, orang berkulit hitam. Sampai ke hari ni kalau kita tengok orang yang berkulit hitam belah-belah Nigeria, mereka kalau azan sedap suara mereka. Suara mereka lunak. Dan kata Nabi seterusnya, wal amanatu fil azd. Sifat amanah itu ada pada orang-orang Azd, iaitu orang-orang Yaman. Dan alhamdulillah orang Melayu kita ni sikit sebanyak kalau bersoreh tu darah kita ada berkait juga dengan orang Yaman. Alhamdulillah. Jadi di sini Al-Imam An-Nawawi ingin mendatangkan bahawa Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i ini terhimpun padanya dua kemuliaan. Kemuliaan dari sudut ayah kerana daripada keturunan Quraisy. Kemuliaan daripada ibu kerana ibu beliau berasal daripada orang Yaman. Orang Yaman telah dipuji oleh baginda Nabi pada sudut amanah. Jadi di sini adalah kemuliaan yang ada pada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah. Kemudian disebut oleh Al-Imam An-Nawawi, kata beliau, wa ajma'u annahu wulida sanata 50 wa 100 wa hiya as-sanatu allati tuwfiya fiha Abu Hanifah rahimahullah. Wa qila innahu tuwfiya fil yaumi alladhi wulida fihi Syafi'i wa lam yathbut at-taqyid bil yaum. Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu lahir pada tahun 150 Hijriah. Sepakat, tidak ada khilaf. Sebab biasanya kalau kita tengok sejarah ulama akan ada khilaf lahir tahun bila. Ada yang kata lahir tahun ni, ada kata awal sikit. Jadi kadang-kadang berlaku perbezaan pandangan di kalangan ahli sejarawan dalam menentukan tarikh kelahiran seseorang tokoh. Tetapi subhanallah pada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, seluruh para ulama bahagian sejarah ini telah bersepakat menyatakan bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu lahir pada tahun 150
Hijriyah. Dan tahun itulah tahun kewafatan Sayyiduna Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi Imam Abu Hanifah juga meninggal pada tahun 150 Hijriyah. Bahkan ada juga kata Al-Imam An-Nawawi, ada juga orang yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i lahir pada hari kewafatan Al-Imam Abu Hanifah. Ada juga yang berpendapat sedemikian. Tetapi secara yang kuat tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa hari kelahiran Al-Imam Asy-Syafi'i hari itu jugalah hari kewafatan Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Yang pasti tahunnya sama. Cuma bila hari tepatnya tidak dipastikan. Sehingga ada kalau kita menyembang dengan kawan-kawan bermazhab Abu Hanifah An-Nu'man, kadang-kadang mereka buat macam sloka dengan kita. Al-Imam Asy-Syafi'i tak berani. Sebab tu tunggu Imam Abu Hanifah meninggal dulu baru lahir. Kata mereka buat gurau gitulah. Orang mazhab Syafi'i kata sebenarnya Imam Abu Hanifah yang tak berani. Tahu-tahu Imam Syafi'i nak lahir, meninggal terus hari tu. Tapi ini gurau sendiri yang tak berkait dengan sejarah sebenarnya. Bukan isunya takut tak takut. Isunya adalah masing-masing adalah dua orang imam yang mulia dan masing-masing ada mazhab yang besar yang menjadi anutan umat Islam sampai ke hari ini. Kemudian kata Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu seterusnya, "Summal masyhurul ladzi alaihi al-jumhur anna Syafi'iyya wulida bi Ghazzah wa qila bi Asqalan wa huma min al-aradi al-muqaddasah allati barakallahu fiha fa innahuma ala nahwi marhalatain min Baitul Maqdis. Summa humila ila Makkah wa huwa ibnu sanatain wa tuwfiya bi Misra sanata 400 wa huwa ibnu 54 sanah." Jadi Imam An-Nawawi cerita sikit. Imam Asy-Syafi'i ini pendapat yang kuatnya beliau lahir di Gaza. Orang Melayu panggil apa? Gaza. Orang Arab panggil Gaza. Yang banyak berlaku peperangan pada hari ini. Semoga Allah bagi kemenangan dan memberikan bantuan kepada saudara seakidah kita yang berada di Palestin. Allahumma amin. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu lahir di Gaza. Di Gaza lah, orang Melayu panggil Gaza. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i lahir di Asqalan. Asqalan dan Gaza, kata Imam An-Nawawi, kedua-duanya berada di dalam lokasi yang diberkati oleh Allah. Sebab kedua-duanya terletak di Palestin. Dan bumi Palestin bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina." Jadi Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Al-Masjidil Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa, masjid yang paling jauh. Daripada Masjidil Haram pergi ke masjid yang paling jauh. Lalu kata guru saya Fadilatul Syekh Jamal Faruq Ad-Daqqaq, bila sebut masjid paling jauh, maknanya ada masjid yang paling dekat dengan Masjidil Haram, iaitu Yasrib. Jadi dalam ayat ni sebenarnya disebut 3 tempat mulia. Makkah, Palestin dan yang di tengah-tengahnya iaitu Al-Madinah. Sebab dia sebut masjid yang paling jauh, maka ada masjid yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Masjid yang paling dekat itu ketika itu belum ada lagi, tetapi akan dibina selepas itu pada zaman Nabi, iaitu Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Kemudian disebut yang mana kami berkati kawasan sekitar Al-Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa tu seluruh kawasan sekitarnya di dalam keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama ada Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza atau lahir di Asqalan, kedua-dua tempat ini berada dalam lokasi tanah-tanah mulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dua tempat ini sekitar lebih kurang 2 marhalah saja di antara dua tempat ni dengan Al-Baitul Maqdis. Dekat sangat dengan Baitul Maqdis kita adalah 2 marhalah. Jadi moga-moga satu hari nanti Allah rezekikanlah kita boleh dapat solat di Al-Masjidil Aqsa dan dapat menziarahi bumi Gaza. Di bumi Gaza ni ayahanda kepada Abdul Muttalib, iaitu moyang Nabi, datuk Nabi Abdul Muttalib atau namanya Syaibatul Hamd. Ayahanda kepada Abdul Muttalib iaitu Hashim. Moyang Nabi lah. Sayyiduna Hashim ini
meninggal dunia di Gazzah dan makamnya sampai ke hari ini ada di Gazzah. Moga kita direzekikan juga dapat menziarahi pusara moyang baginda Nabi di Gazzah. Lepas ni surau kena buat program lah. Kembara ke bumi Al-Aqsa. Saya join sekali lah, tapi mesti free lah. Takkan kena bayar kan. Okey. Kita yang cadang, lepas tu minta free pula kan. Lebur begini Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, disebut lagi oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i dalam usia 2 tahun, masih bayi, beliau sudah dikendong ataupun ditanggung ataupun didokong ke Makkah Al-Mukarramah. Keluarga beliau berpindah ke Makkah Al-Mukarramah ketika Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i dalam usia 2 tahun. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i lahir di Gazzah, membesar di Makkah Al-Mukarramah, kemudian meninggal dunia di Mesir, di Kahirah, Mesir, iaitu meninggal dunia pada tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun. Jadi Imam Asy-Syafi'i usia agak muda meninggal dunia dalam usia 54 tahun. Meninggal dunia di Kahirah, Mesir. Maknanya kalau nak kira-kiranya, subhanallah, perjalanan beliau daripada tempat-tempat yang mulia. Kata murid beliau, Ar-Rabi' Al-Muradi. Qala Ar-Rabi' tufiya Asy-Syafi'i rahimahullahu lailatal jumu'ati ba'dal maghribi wa ana 'indahu wa dufina ba'dal 'asri yaumal jumu'ati akhir yaumin min Rajab sanata 400 wa qabruhu radhiyallahu anhu bi Misra alaihi minal jalalati wa lahu minal ihtiram ma huwa la'iqun bi mansibi zalikal imam. Jadi kata Al-Imam Ar-Rabi', disebut Ar-Rabi', dia ada 2 orang murid Imam Asy-Syafi'i yang bernama Ar-Rabi'. Sama ada Ar-Rabi' Al-Muradi ataupun Ar-Rabi' Al-Jizi. Cuma dimasukkan di sini adalah Ar-Rabi' Al-Muradi. Kata Al-Imam Ar-Rabi', Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia pada malam Jumaat. Bila sebut malam Jumaat, orang meninggal pada hari Jumaat atau malam Jumaat, antara janji Nabi berdasarkan satu hadis yang dhaif, orang yang meninggal pada malam Jumaat ataupun pagi Jumaat, siang Jumaat, dia tidak akan terkena fitnah kubur, ujian kubur. Fitnah kubur ni, kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, merujuk kepada soalan di dalam kubur, seksaan kubur dan himpitan kubur. Jadi orang yang meninggal pada malam Jumaat ataupun pada siang Jumaat, mereka ini insya-Allah berdasarkan hadis dhaif ini akan selamat daripada seksaan kubur, daripada soal jawab dalam kubur, dan selamat daripada kubur itu sempit dan menghimpit jasadnya. Biiznillah. Moga-moga kita juga direzekikan oleh Allah akan kurnia ini. Allahumma amin. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia pada malam Jumaat selepas masuk maghrib. Maksudnya hari Khamis, asar, azan maghrib, kemudian sebelum masuk Isyak, malam itulah Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia. Dalam keadaan, kata Sayyidina Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi, saya ada bersama dengan beliau ketika itu. Dan kalau ikut cerita, Imam Syafi'i meninggal dunia setelah dipukul. Imam Syafi'i dipukul. Orang dengki tengok anak murid ramai. Nak kata kemasyhuran ni kadang-kadang boleh menyebabkan masalah juga. Takdir Allah Ta'ala ni begitulah. Kalau disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, Al-Imam Al-Bajuri sebut, qauluhu wa mata wa sababu mautihi annahu asabathu darbatun syadidatun famarada biha ayyaman summa mat. Imam Asy-Syafi'i ini sebab kematian beliau telah terkena pukulan yang kuat. Maksudnya beliau dipukul dengan pukulan yang sangat teruk, sehingga akhirnya selepas itu beliau sakit, dan beberapa hari selepas itu beliau meninggal dunia. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal dunia pada malam Jumaat. Maknanya ketika Sayyidina Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi bersama dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika itu beliau sedang sakit, sedang sakarat untuk meninggal dunia. Meninggal pada malam Jumaat, bila dikebumikan selepas asar hari Jumaat, dan itu merupakan hari terakhir pada bulan Rejab. Maksudnya hari kewafatan Al-Imam Asy-Syafi'i itu, hari dikebumikan itu adalah hari terakhir bulan Rejab. Ya 30 ya 29.
Maknanya sama ada 29 Rejab ataupun 30 Rejab. Cuma tak pastilah, disebut hari terakhir dalam bulan Rejab tahun 204 Hijriah. Dan kubur beliau sampai ke hari ini kita ketahui berada di kawasan Kahirah. Dan Alhamdulillah, maknanya sampai ke hari inilah kalau tuan-tuan berkesempatan pergi ke Mesir, jangan lupa untuk menziarahi pusara Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam kawasan pusara Al-Imam Asy-Syafi'i itu, kita juga akan menemui satu pusara seorang ulama kita yang terkenal juga, iaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ulama besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau bila dalam mazhab Syafi'i, bila disebut je qala Syekhul Islam, maknanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dan kalau kita teliti sanad-sanad ilmu kita, semuanya akan melalui Sayyidina Zakaria Al-Ansari. Sayyidina Al-Imam Zakaria Al-Ansari ini adalah merupakan guru kepada Syihabuddin Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli, ulama-ulama besar mazhab Syafi'i kita, yang kemudian antara besarnya adalah berguru dengan Sayyidina Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ada satu mimpi yang disebutkan di sini, iaitu mimpi yang dilihat oleh Ar-Rabi' Al-Muradi sebelum kewafatan Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam An-Nawawi, qala Ar-Rabi'u ra'aitu fil manami anna Adam sallallahu alaihi wasallam mat. Fasa'altu an dhalik faqil هذا موت أعلم أهل الأرض لأن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها فما كان إلا يسيرا فمات الشافعي ورضي الله عنه ورأى غيره ليلة مات الشافعي قائلا يقول الليلة مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi kata beliau, saya sendiri telah bermimpi, dalam mimpi saya telah bermimpi yang Nabi Adam AS telah wafat. Memang Nabi Adam dah wafat, tapi dalam mimpi itu beliau melihat Nabi Adam telah wafat. Jadi mimpi yang agak aneh, tetapi berkait dengan seorang Nabi. Mustahil syaitan menyerupai Nabi Adam AS. Lalu ini adalah mimpi yang ada maksud yang tersirat yang ada di sebalik mimpi tersebut. Lalu Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi bertanya kepada orang-orang yang pandai mentadbir mimpi akan maksud mimpi beliau. Lalu dikatakan kepada Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi, mimpi itu maksudnya ini adalah kematian manusia yang paling alim di atas muka bumi hari ini. Zaman tu bila Imam Ar-Rabi' Al-Muradi bermimpi dengan mimpi Nabi Adam wafat, maka ini kata orang yang mentadbir mimpi kepada Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi, ini adalah satu petanda bahawa orang yang paling alim di atas muka bumi ini akan wafat tidak lama lagi. Kerana apa? Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengajarkan Nabi Adam akan nama-nama seluruhnya. Nabi Adam adalah simbol kepada ilmu. Sebab Allah Ta'ala sebut wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam akan nama-nama seluruhnya. Nama apa? Ada orang kata maksudnya bahasa seluruhnya. Nabi Adam diajar oleh Allah akan seluruh bahasa yang akan dituturkan oleh anak-anak cicit cucunya. Ada yang kata maksud nama-nama seluruhnya iaitu nama-nama Allah seluruhnya. Dan juga sifat-sifat Allah seluruhnya. Ada pelbagai pandangan dalam isu ini. Pun begitu, Nabi Adam adalah simbol kepada ilmu. Jadi bila Al-Imam Ar-Rabi' bermimpi melihat Nabi Adam telah wafat, ini petanda manusia yang paling alim pada zaman itu akan meninggal dunia. Lalu kata Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi, tidak lama, tak sampai beberapa hari selepas itu, Al-Imam Asy-Syafi'i pun akhirnya wafat. Jadi ini adalah satu petanda bahawa bahawa Sayyiduna Al-Imam Asy-Syafi'i merupakan manusia paling alim pada zaman beliau, paling alim dalam segenap ilmu pada zaman keberadaan beliau ketika itu. Maknanya bukan lebih kuranglah imam kita ni. Bukan lebih kuranglah imam kita ni. Imam yang kita bermazhab dengan mazhabnya ini, maknanya bukan biasa-biasa, tetapi orang yang dasarkan mimpi ini, walaupun mimpi bukan hujah, tetapi ia adalah sebagai satu berita gembira kepada kita,
mimpi Sayyidina Ar-Rabi' Al-Muradi yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ini menunjukkan ataupun mengisyaratkan bahawa bahawa Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu adalah manusia paling alim yang hidup pada zaman tersebut. Nasha'a yatiman fi hijri ummihi fi qillatin minal 'aish wa dhiqi halin wa kana fi sibahu yujalisul ulama wa yaktubu ma yastafiduhu fil 'izami wa nahwiha hatta mala'a minha khabaya. Al-Imam Asy-Syafi'i, kata Al-Imam An-Nawawi, beliau ini tumbuh membesar sebagai seorang anak yatim. Dari kecil lagi sudah kematian ayahandanya. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, ayahanda beliau meninggal dalam keadaan Imam Asy-Syafi'i masih belum baligh, masih kecil. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i ini tumbuh membesar sebagai seorang anak yatim dan beliau berada di bawah tanggungan ibunda beliau dalam keadaan hidup mereka sangat susah. Jadi Imam Syafi'i bukan anak orang kaya. Beliau hidup sebagai orang susah dan daripada kecil lagi beliau sentiasa hadir dalam majlis-majlis para ulama yang ada di Mekah ketika itu, dan beliau akan menulis setiap faedah-faedah ilmu yang beliau dapat daripada para ulama tersebut. Di mana tuan-tuan? Bukan di kertas, tetapi di tulang-tulang. Nak katanya susah, nak beli kertas pun tak mampu. Dapat tulang, jumpa dekat mana-mana orang dah buang tulang yang boleh ditulis. Tulang macam tulang unta yang ada dia punya bahagian rangka yang agak luas. Di situ boleh ditulis. Di situlah faedah-faedah ilmu itu dicatat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Sehingga rumah beliau penuh dengan tulang. Dan seumpama dengan tulang, dengan kulit-kulit pokoknya mana yang dapat, asal nak ditulis. Kerana buku kertas sangat sukar untuk diperolehi pada zaman tersebut. Apatah lagi beliau hidup sebagai seorang yang miskin. Namun nak katanya tuan-tuan, kadang-kadang kemiskinan itu adalah satu nikmat. Sebab kadang-kadang ada orang hidup senang, dia tak teringin pun nak menuntut ilmu. Dia tak teringin pun. Dia rasa dia tak perlukan perkara-perkara begini. Tapi ada orang disebabkan dari kecilnya hidup susah, dia menjadi seorang yang mementingkan segala-galanya. Dia nak menuntut ilmu, dia tahu dia hidup susah. Jadi dia akan berusaha keras untuk menjadi seorang yang bermanfaat untuk umat. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi ini banyak. Antara disebut kata Al-Imam Nawawi, beliau ni Al-Imam Asy-Syafi'i pada asal hidup beliau bukanlah seorang yang mempelajari ilmu fiqh dengan baik. Yang peringkat awal beliau bukan seorang yang minat dengan ilmu fiqh. Sebaliknya beliau lebih suka pada ilmu bahasa Arab, syair-syair Arab, kitab-kitab sastra orang Arab. Itu minat Imam Asy-Syafi'i. Sebab tu Al-Imam Asy-Syafi'i adalah merupakan hujah bagi ahli bahasa. Bahasa Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah hujah dan juga dalil bahawa itu adalah bahasa Arab. Sebab kadang-kadang orang Arab pada zaman Imam Syafi'i, dia bercakap Arab pun kadang-kadang Arab yang dah bercampur dengan bahasa lain. Tetapi bila Imam Syafi'i berbicara, ayat Imam Syafi'i itu bukti bahawa itu adalah bahasa Arab yang asli. Kerana memang daripada kecil lagi beliau meminat untuk mempelajari ilmu bahasa. Namun akhirnya Allah Ta'ala mentakdirkan beliau mula meminati ilmu fiqh. Kalau disebut kisahnya di sini, kalau ikut dalam kisah di sini, Mus'ab ibni Abdullah Az-Zubairi menceritakan satu hari Al-Imam Asy-Syafi'i naik atas Imam Syafi'i satu hari berjalan, dan Imam Syafi'i sambil berjalan tu membaca syair. Minat sambil berjalan tu berbicara dengan syair. Memang Imam Syafi'i sendiri pun ada kitabnya, Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau ada kitab syair beliau. Bukan kitab fiqh saja, kitab syair pun ada. Lalu Imam Syafi'i sambil berjalan tu beliau telah mendeklamasikan syair. Lalu akhirnya penulis tukang tulis bagi ayah kepada Mus'ab ni, yang ayahanda beliau bernama Abdullah Az-Zubairi, seorang tukang tulis yang tugasnya mencatat segala keperluan ayahanda kepada Mus'ab ibni Abdullah Az-Zubairi ni, telah mengetuk Al-Imam Asy-Syafi'i dengan tongkatnya. Lalu kata lelaki penulis ini kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, "Mithluka yazhabu bimuru'atihi fi mithli hadza. Aina anta minal fiqh?" Orang macam kamu ni jatuh maruah kalau
hanya bercakap dengan syair-syair. Sedangkan orang cerdik, mana kamu dalam bidang fiqh? Di mana kamu dalam bidang fiqh? Jadi teguran itu sebenarnya rupa-rupanya menjentik hati Al-Imam Asy-Syafi'i untuk mula mendalami ilmu fiqh. Lalu beliau pun hadir dalam majlis Al-Imam Az-Zinji, iaitu Muslim bin Khalid, yang merupakan mufti Mekah ketika itu. Selepas beliau mendalami ilmu fiqh daripada Sayyidina Az-Zinji, selepas daripada mendalami itu, beliau telah hadir pula ke dalam majlis Al-Imam Anas bin Malik. Maaf kasih, Imam Malik bin Anas. Kita azan dulu. Dah terlepas tu. Anas bin Malik, Malik bin Anas pun dah tersasul. Ya Allah. سيدنا ومولانا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. حي على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبسيدنا محمد رسولا بالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة الرفيعة والشرف والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu menyatakan akhirnya Al-Imam Syafi'i telah mempelajari ilmu daripada mufti Mekah ketika itu, iaitu Al-Imam Az-Zinji, Al-Imam Az-Zinji, iaitu Muslim bin Khalid Az-Zinji.
Dan apabila setelah beliau menuntut ilmu fiqh daripada Al-Imam Az-Zinji, beliau akhirnya telah berkelana pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah kerana beliau mendapat tahu bahawa ada seorang alim di kota Madinah yang dipanggil dengan nama Sayyidina Malik bin Anas. Anas bin Malik sahabat Nabi. Malik bin Anas adalah merupakan seorang ulama besar di Madinah satu ketika dahulu, iaitu pengarang kitab Al-Muwatta', kitab pengarang kitab Al-Muwatta'. Al-Imam Asy-Syafi'i, disebabkan beliau bukan orang yang berharta, beliau pinjam kitab Al-Muwatta' untuk beliau hafaz terlebih dahulu seluruh isi kandung kitab Al-Muwatta' sebelum beliau bertolak pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah, supaya sebelum beliau menuntut ilmu dengan Al-Imam Malik, Al-Muwatta' semua di sini. Al-Muwatta' adalah merupakan kitab hadis, kitab hadis. Kalau kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab Al-Muwatta', saya tengok berapa jumlah hadisnya? Nak katanya bukan hadis 40 ni. Bukan hadis 40 yang dia hafal. Hadis 40 tu pun tuan-tuan tak hafal. Tak cakap banyaklah. Yang menulis pun tak hafal lagi. Yang menulis Muwatta', menulis hadis 40 amalan yang mudah. Khatam banyak kali pun tak hafal-hafal lagi kitab tu. Padahal dia yang kumpul. Hadis dalam Muwatta' semuanya ada berapa? 1861 hadis. Berdasarkan Al-Muwatta' yang sampai kepada kita, iaitu Muwatta' Al-Imam Malik, iaitu berdasarkan jumlah hadis yang dalam cetakan Tabaq Maknas Al-Islami. Jumlah hadis terakhir dalam kitab Muwatta' adalah hadis yang ke-1861. Maknanya sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i pergi bertemu dengan Al-Imam Malik bin Anas, beliau telah pun menghafaz terlebih dahulu hadis-hadis tersebut, kerana beliau bukan orang yang senang yang memiliki kitab. Jadi subhanallah, dengan kemiskinan yang beliau alami menyebabkan beliau menggunakan segala kemampuan beliau untuk turut menuntut ilmu. Bila sampai ke Al-Madinah, banyak ceritanya. Asalnya beliau minta izin nak belajar dengan Imam Malik. Sampai Imam Malik tengok, kamu siapa? Beliau kata, saya seorang lelaki daripada bangsa Quraisy. Lalu Imam Malik pun tengok. Lalu Imam Malik pernah sebut kepada beliau, ittaqillah wajtanibil ma'asi fa innahu sayakunu laka sya'nun. Imam Malik tengok Al-Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, bertakwalah kepada Allah, jauhilah maksiat, sesungguhnya kamu akan ada urusan besar selepas ini. Kamu akan memiliki keadaan yang istimewa untuk masa akan datang. Dalam riwayat lain, Al-Imam Malik bin Anas sebut pada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, innallaha azza wa jalla qad alqa ala qalbika nura fala tutfihi bil ma'asi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mencampakkan ke dalam hatimu, ke dalam jantung hatimu akan cahaya. Maka janganlah kamu padamkan cahaya itu dengan melakukan maksiat. Sebab tu ilmu dan maksiat tidak akan dapat bersama. Kalau ada orang itu ada ilmu tapi kaki maksiat, itu ilmu yang tidak ada keberkatan. Tetapi kalau orang itu dia meninggalkan maksiat, maka jiwanya sudah bersih untuk menerima takungan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tahu tak, ketika Imam Asy-Syafi'i datang bertemu dengan Imam Malik, umur beliau ketika itu umur berapa? 13 tahun. Masa tu baru berusia 13 tahun. Itu pun sudah dapat dikesan oleh Al-Imam Malik berdasarkan firasat beliau. Ini bukan orang sebarangan yang datang nak menuntut ilmu dengan saya ini. Sehingga akhirnya beliau menjadi murid yang begitu melazimi Al-Imam Malik menuntut ilmu selama beliau berada di Madinah, sampailah Al-Imam Malik bin Anas wafat dan meninggal dunia, dikebumikan di Baqi'. Barulah ketika itu Al-Imam Asy-Syafi'i sudah tidak lagi berkesempatan untuk berguru dengan Imam Malik. Selagi Imam Malik masih hidup, selagi itulah Al-Imam Asy-Syafi'i menuntut ilmu, mempelajari kitab-kitab fiqh, kitab-kitab hadis daripada Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah secara mudahnya ataupun kesimpulan kasarnya berkenaan dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan ada satu hadis yang saya nak jadikan ia sebagai tutup majlis kita. Kita sampai pukul apa Ustaz?
8.30. Memang 8.30 Bukan dah sampai Isyak. Qaul jadid Imam Syafi'i ada dua qaul qadim dengan qaul jadid. Qaul qadim iaitu pandangan-pandangan fiqh al-Imam Asy-Syafi'i sebelum beliau sampai ke Mesir. Manakala qaul jadid iaitu ucapan baru, kalau kita terjemahnya jadi ucapan barulah. Qaul jadid adalah mana-mana pendapat al-Imam Asy-Syafi'i yang beliau nyatakan selepas beliau tiba di Mesir. Dan kalaulah bertembung di antara qaul qadim dengan qaul jadid, maka yang akan dipegang adalah qaul jadid, melainkan hanya beberapa masalah. Contohnya, kalau ikut sebelum ni, Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bila masuk maghrib, bila akan habis waktu maghrib, bila masuk waktu isyak. Itu qaul qadim. Tapi ada qaul jadid bagi Imam Syafi'i, ucapan terbaharu Imam Syafi'i adalah bila habis waktu maghrib, apabila masuk azan, orang tu berwuduk, sembahyang 2 rakaat, sembahyang maghrib 3 rakaat, lepas tu sembahyang 2 rakaat lepas tu, habislah waktu maghrib. Lebih kurangnya, kata guru saya Fadilatul Syekh Said bin Shaltul Asy-Syafi'i, lebih kurangnya setengah jam selepas masuk maghrib. Siapa sembahyang maghrib selepas setengah jam waktu maghrib, dalam masa yang sama isyak tak masuk lagi, dia sebenarnya qada sembahyang maghrib. Kalau ikut pandangan jadid bagi al-Imam Asy-Syafi'i. Namun dalam isu ini, ulama-ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat antara dua dalil Imam Asy-Syafi'i, qaul qadim dan qaul jadid, yang paling kuat sebenarnya adalah qaul qadim. Walaupun Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahawa pandangan yang kuat bagi beliau adalah habis maghrib setelah lebih kurang setengah jam berlalu waktu maghrib, walaupun azan isyak belum berkumandang. Sebab tu mungkin tuan-tuan first time dengar perkara ini. Mungkin ada di kalangan kita yang pertama kali dengar. Bukankah isyak maghrib habis apabila masuk isyak? Itu qaul qadim, dan itu yang difatwakan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi qaul qadim kita dulu masuk azan berhenti. Qaul jadidnya 8.30. Okey, saya nak tutup dengan satu hadis yang menceritakan berita gembira Rasulullah bahawa al-Imam Asy-Syafi'i adalah seorang yang diberikan berita gembira oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Kata al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, wa min zalik, iaitu di antara kelebihan-kelebihan al-Imam Asy-Syafi'i, ma jaa fil hadisil masyhuri inna 'alima Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Ada satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang alim daripada bangsa Quraisy, dia akan memenuhkan seluruh pelusuk bumi ini dengan ilmu pengetahuan. Nabi memberitahu akan ada daripada bangsa Quraisy seorang alim yang dia akan menyebar luaskan ilmu sampai ke seluruh pelusuk bumi. Lalu bila ulama kaji, siapakah orang Quraisy yang ilmunya paling menyeluruh untuk seluruh muka bumi sampai ke hari ini? Mereka mendapati orang itu tidak lain tidak bukan adalah al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dalam, kalau kita tengok dalam kitab As-Sunnah Libni Abi Asim, beliau meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi Quraisyan fa inna ilma 'alimiha yamla'u tibaqal ard. Ini asal hadisnya. Ya Allah, berilah hidayah kepada golongan Quraisy. Nabi berdoa untuk bangsa Quraisy. Sesungguhnya ilmu seorang alim daripada keturunan Quraisy akan memenuhi pelusuk muka bumi ini. Lalu bila ulama kaji, Imam Malik bin Anas bukan daripada bangsa Quraisy. Imam Ahmad bukan bangsa Quraisy. Imam Abu Hanifah terus daripada bangsa Parsi. Lalu siapakah orang alim daripada keturunan Quraisy yang ilmunya begitu menyeluruh di atas muka bumi ini? Maka mereka mendapati tidak ada siapa pun yang dapat menandingi keluasan ilmu yang telah tersebar luas daripada Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kata al-Imam Asy-Syafi'i, kata al-Imam An-Nawawi, wa hamalahu al-ulama'u minal mutaqaddimin wa ghairihim min ghairi ashabina 'ala Asy-Syafi'i rahimahullah, wastadallu lahu bi anna al-a'immata min as-sahabati radhiyallahu anhum alladhina hum a'lamud din lam yunqal 'an kulli wahidin minhum illa masailu ma'dudah.
إذ كانت فتاواهم مقصورة على الوقائع بل كانوا ينهون عن السؤال عما لم يقع وكانت هممهم مصروفة إلى قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وإلى مجاهدة النفوس والعبادة فلم يتفرغوا للتصنيف وأما من جاء بعدهم وصنف من الأئمة فلم يكن فيهم قريش قبل الشافعي ولم يتصف بهذه الصفة أحد قبله ولا بعده. Jadi kalau kita tengok ucapan Al-Imam An-Nawawi ni, kata beliau, di kalangan para sahabat Nabi yang memang bangsa Quraisy dan memang mereka ilmu tinggi-tinggi, macam Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, semua Quraisy, bangsa Quraisy. Tetapi para sahabat Nabi ketika itu, mereka ada satu sikap, kalau benda tak berlaku jangan tanya soalan. Kerana mereka sibuk untuk berperang, sibuk untuk mengembangkan Islam, jadi tak banyak masa nak melayan soalan-soalan benda. Kalau berlaku macam ni macam mana, Syekh? Dah berlaku belum? Belum. Tunggu sampai berlaku baru tanya. Tu sikap para sahabat, kerana mereka banyak lagi nak kena fikir tentang pengembangan Islam ke seluruh dunia ketika itu. Jadi mereka tidak banyak fatwa-fatwa mereka yang sampai kepada kita. Dan selepas itu pula, walaupun ada ulama-ulama yang menulis, tetapi mereka bila kita tengok balik, bukan daripada bangsa Quraisy. Tetapi setelah itu muncullah Al-Imam Asy-Syafi'i yang berbangsa Quraisy, kerana beliau daripada keturunan Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Al-Muttalib bin Abdi Manaf, yang mana Al-Imam Asy-Syafi'i ini beliau telah menghasilkan karya, antaranya yang terkenal adalah Ar-Risalah di dalam ilmu usulul fiqh. Beliau telah mengembangkan mazhab beliau, dan sampai ke hari ini, daripada zaman Imam Syafi'i sampai ke hari ini, mazhab beliau tersebar luas, sampailah boleh katanya mana-mana ceruk dunia kita pergi pun orang akan tahu tentang adanya mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu kata para ulama, yang dimaksudkan oleh baginda Nabi akan ada orang alim daripada bangsa Quraisy yang ilmunya akan memenuhi seluruh pelosok bumi, itu merujuk kepada Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Jadi alhamdulillah, itulah secara lebih kurangnya berkenaan dengan kisah hidup Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, yang mana kita yang nak belajar mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan kita akan pilih kitab yang ringkas ini. Kitab ni ringkas, tidaklah dianggap kitab yang terlalu besar, tapi insyaAllah daripada sikit kita naik, mana tahu ada rezeki kita sama-sama boleh menguasai mazhab ini. Walaupun saya bukanlah ahli, nak kira-kiranya walaupun saya belajar, tapi takut juga. Sebab fiqh ini satu ilmu yang begitu halus dan memerlukan kepada penelitian. Nanti tuan-tuan akan tengok dalam majlis-majlis kita yang akan datang, tuan-tuan tanya soalan pada saya kata saya tak tahu. Ikut konsep Imam Malik lah. Habis mengajar apa tak tahu, dah tak tahu, khabar tak tahu. Jadi fiqh ni dia adalah satu ilmu yang tersendiri, yang mempunyai kelebihan untuk kita mengetahui apakah pendirian Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi tahulah kita apa yang kita pelajari daripada kitab ini adalah merupakan hasil yang sebenarnya merupakan pemikiran, kefahaman Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu terhadap isu-isu fiqh. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i merupakan seorang yang terbilang, yang bukan orang biasa-biasa. Bahkan pernah dikhabarkan oleh baginda Nabi bahawa akan muncul seorang alim daripada bangsa Quraisy yang ilmunya akan memenuhi seluruh pelosok bumi. Walhamdulillah, Allah rezekikan kita bermazhab dengan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Pun kita sayang kepada Imam Syafi'i, kita bangga bermazhab Imam Syafi'i, tidak pula menafikan untuk kita memperlekehkan mazhab-mazhab fiqh yang lain. Sebab setiap ulama-ulama mujtahid ini, mereka adalah insan-insan istimewa yang Allah Ta'ala pilih untuk menjadi gergasi-gergasi dalam bidang fiqh yang mempunyai kelayakan untuk mengambil hukum terus daripada Al-Quran, hadis dan juga dalil-dalil yang lain. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. 8.31. Terlebih juga seminit. Ada beberapa soalan yang penting yang ditanya oleh saudara kita tentang berkaitan dengan 2-3 hari, dua pertemuan yang lepas, berkaitan dengan isu ijtihad. Bagaimana kita boleh ke orang tu beramal dengan satu mazhab, bab wuduk dengan mazhab Syafi'i, bab batal wuduk dengan mazhab lain pula. InsyaAllah saya akan cuba menjawabnya dalam pertemuan yang akan datang. Cuma saya ni seorang yang pelupa, orang tua lah katakan. Jadi soalan ni akhi ambil balik, simpan balik, nanti majlis yang akan datang tanya saya semula biiznillah. Takut-takut saya tinggal dalam beg,
lebur terus, hilang ke mana tak tahu ke mana. Jadi peganglah surat kertas ni. InsyaAllah pertemuan kita yang akan datang, kita akan cuba menjawab perbahasan ini. Dan insyaAllah pertemuan yang akan datang, kita akan berkenalan pula. Nak masuk kitab ni dia punya pintu dia satu-satu. Kita akan masuk pula berkenalan dengan siapakah Sayyidina Al-Imam Allahumma salli ala Rasulillah, Al-Imam Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah, yang mana beliau ini ada kitab-kitab beliau lain, tapi subhanallah kitab ini yang paling terkenal dan sampai kepada kita. InsyaAllah kita akan berkenalan siapakah beliau, dan beliau pernah sampai ke Singapura. Zaman beliau tu membeli meriam di Singapura. Nanti kita akan tengok kisah hidup beliau biiznillah subhanahu wa ta'ala dan pertemuan-pertemuan yang akan datang insya-Allah. Itu saja pada saya, mohon kemaafan di atas segala kekurangan. Alhamdulillah dapat kita dalam 2 hari lepas ini, hari ini dan juga semalam, berkenalan dengan Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ulama besar yang bukan calang-calang di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.